Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan di Serambi Ilmu Online, di pengajian iaitu pengajian talaki di Masjid Wilayah Persekutuan ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana pada hari ini kita berada pada muka surat 334. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita terus buka muka surat 334. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Syahdan. Sekarang kita masuk pada pembahagian iaitu adab dengan bersahabat. Adab dengan bersahabat. Syahdan dan adab bersahabat serta Allah Subhanahu Taala itu 14 perkara. Jadi dalam hal ini muallif atau pengarang kitab ini iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menukilkan daripada kitab-kitab tasawuf yang lain dan mengumpulkan adab bersahabat untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada 14 perkara. Yang pertama adalah sentiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan khuduk akan Allah. Jadi kita ini dalam bersuhbah dan juga dalam bersahabat dengan sahabat yang lain di dalam sama-sama tariqah, kena memiliki hati yang khusyuk dan khuduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan kisah dengan urusan duniawi ini. Kita jangan kisah sangat dengan tentang harta, tentang nama, tentang pangkat dan lain-lain. Nah, ini dia tuan-tuan. Dan khuduk akan Allah. We are nothing. Kita kena anggap diri kita tak ada apa-apa. We are not superior. Kita bukan orang yang hebat. Jangan ingat kita ini macam Tuhan. Jangan ingat kita ni macam malaikat. Jangan ingat kita ni hebat sangat. Tak. Kita ni semua tak ada apa-apa. Kita ni datang dari tanah, makhluk yang hina. Kita hanya mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah SWT apabila kita sedar akan kehinaan kita, apabila kita sedar dengan kekurangan kita dan kita berusaha untuk memastikan kita sentiasa istiqamah, beribadah dan tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa mematuhi perintahnya, dan perintahnya termasuk daripada perintahnya jangan sombong, jangan takabur, jangan ingat kita hebat sangat. Tak. Ini kita kena ingatkan diri kita. Tapi manusia memang sentiasa lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dan semua mana-mana orang di sini sentiasa lupa. Sentiasa lupa. Jadi kadang kita pun terasa kita betul, kita hebat dan lain-lain. Itu adalah lumrah manusia, sentiasa lupa. Tugas kita adalah memastikan walaupun kita sentiasa lupa, kita juga kena sentiasa ingat. Sentiasa beringat. Beringat diri sendiri tu. Inilah pentingnya zikir, kerana zikir akan ingatkan kita kembali. Bila kita lupa, kita zikir, kita ingatkan kita kembali. Kita duk ingat, duk rasa hebat, zikir la ilaha illallah, kita terus akan sedar dan kita akan kembali kepada jalan yang benar. Ini yang disebut oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah. Di Imam Sanusi di dalam kitabnya iaitu Syarah As-Sughra, Syarah Akidah As-Sughra, di bahagian akhir sekali tentang zikir, Imam Sanusi menyebutkan tentang apa? Iaitu fadilatul tauhid, kalimat tauhid. Fadilat berzikir dengan kalimat tauhid. Di mana zikir dalam kalimat tauhid itu? Iaitu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah sendiri menyebutkan iaitu berzikir dengan
la ilaha illallah akan mengingatkan kita, menambahkan kita sifat tawaduk dan tawakal. Kerana kita tahu tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Kerana kita tahu tidak ada yang memberi melainkan Allah. Dan kita juga tahu ibadah ini semua juga diciptakan oleh Allah SWT, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kenapa kita perlu takabur? Kenapa kita perlu bersifat dengan sifat yang sombong? Ini. Jadi khusyuk dan khuduk akan Allah SWT. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Yang kedua, menghimpunkan himmah. Apa itu menghimpunkan himmah? Iaitu menghimpunkan himmah, iaitu menghimpunkan cita-cita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita himpunkan cita-cita kita untuk kepada Allah, jalan kepada Allah SWT semata-mata. Ini tujuan tasawuf ini. Kita ingin berjalan atas jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan sentiasa tafakur pada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tafakur, fikir dan kita tafakur akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan azamahnya, kebesarannya, keagungannya. Kebesaran dan keagungannya. Dan jangan membanyakkan memikirkan akan yang lain daripada Allah SWT. Jadi jangan kita duk sibuk memikirkan perkara yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fokus kepada berzikir dan kepada Allah SWT juga. Dan daripada segala dunia dan kemuliaannya dan sentiasa hadir hati serta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Jadi seorang itu himmah dan cita-cita kita hanya fikir tentang Allah. Kita tahu kita tidak akan lepas melainkan dengan izin Allah SWT. Kita tahu bahawa yang kita buat semua ini adalah kerana Allah SWT. Kita berazam bahawa kita tidak memandang melainkan kepada Allah SWT. Tidak melakukan sesuatu melainkan tujuannya kepada Allah SWT. Dan kita tahu Allah SWT maha agung, maha kaya, maha besar. Dia ada dan dia akan sentiasa memerhatikan kita, sentiasa mendengarkan kita, sentiasa mengetahui apa yang terjadi pada kita, isi hati kita dan lain-lain. Sebab itu kita kena pastikan, jaga diri kita, betulkan niat kita, ikhlaskan diri kita, ikhlaskan segala ibadat kita dengan harapan anugerah Allah SWT, rahmatnya, inayahnya diberikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jangan membanyakkan memikir akan yang lain daripada Allah. Jangan fikir yang lain daripada Allah, daripada segala dunia dan kemuliaannya dan sentiasa hadir serta Allah. Jadi jangan kita ni, jadi dalam ilmu tasawuf ini berusaha untuk menjadikan kita tidak peduli dunia. Tidak kisah. Jadi kita kena fokus kepada Allah SWT. Jangan cinta dunia. Ini. Jangan cinta dunia. Kita kena berusaha untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita, jiwa kita semata-mata kepada Allah SWT. Ini semata-mata kepada Allah SWT. Jadi urusan dunia ni kita anggaplah bahawa dunia ni sementara. Memang sementara pun. Memang sekejap, pinjam sekejap. Jangan kita ingat kita pinjam ni lama, tak. Pinjam sekejap je ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hidup dalam ni sekejap je, tak lama. Bila-bila saja Allah boleh tarik nyawa kita. Dan bila kita mati itu Allah yang tarik nyawa kita. Itu semua atas takdirnya. Semua bila tarikh, bila Allah SWT sahaja yang tahu. Dan bila sampai waktunya kita ditarik nyawa kita. So kita sebenarnya tak perlu risau sangat. Kita tak perlu risau sangat. Yang kita patut risau adalah yang ada di akhirat nanti. Yang kita patut risau adalah apa yang akan terjadi pada kita di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi ini dia, kita kena pastikan, jaga diri kita, ikhlaskan niat kita, ikhlaskan semua amal ibadah kita. Jadi yang saya cakap ni bukan kepada tuan-tuan sahaja, tapi untuk diri saya sendiri, untuk mengingatkan diri. Kerana apa? Ad-dinun nasihat. Agama ni nasihat. Jadi bila kita berbicara ni, kita reflektkan, kacakan diri kita supaya kita dapat merubahkan diri kita. Kita rubah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita muhasabahlah diri kita dulu sebelum kita dimuhasabahkan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi memang susah untuk mencapai derajat khusyuk, itu memang susah. Untuk sampai derajat khudu' itu memang susah. Untuk sampai derajat
iaitu derajat yang ini tu memang susah untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat susah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang ketiga adalah mengekalkan akan diam daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah kepada agama kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mengekalkan akan diam. Ini jadi kita ni memang manusia kadang ada yang memang sifat dia pendiam. Itu anugerah lah bagi dia. Mungkin anugerah dia bila dia banyak diam memang sifat dia tak banyak cakap. Tapi jangan pula bila cakap perkara yang buruk, tidak kan, insya-Allah. Tapi yang banyak cakap, ini semoga belajar untuk banyak diam. Sebab silent is golden kan. Jadi diam ini adalah suatu emas. Jadi memang susah nak diam. Tapi kita dalam ilmu tasawuf, orang yang banyak cakap ni justru ada banyak maksiat. Banyak cakap ni banyak kesalahan. Banyak kesalahan justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang di dalam agama telah diajarkan seperti itu. Maka di dalam ilmu tasawuf misalnya, jadi Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengingatkan kita mengekalkan akan diam daripada berkata-kata akan yang tiada memberi faedah. Jadi cakap satu perkara yang tidak memberi faedah kepada agama. Ini jadi gurau yang kadang-kadang gurau yang tidak ada faedahnya, ketawa yang terlebih hadnya dan lain-lain, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena berusaha untuk menjaga diri daripada banyak cakap yang kosong yang tidak berfaedah. Kerana sabda Nabi SAW, alaika bitulis sumti fa innahu matradatun lisyaitan. Alaika bitulis sumti. Ini bahasa Arab dia tu. Maksudnya lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam. Bahasa Melayu lama melanjutkan diam. Tul tu lanjut. Tulul umri lanjut usia kan. Itu masya-Allah. Macam mana penerjemahan dahulu kita terjemah cara lain. Para ulama dulu terjemahkan bahasa dia, bunga dia memang sangat indah. Begitu juga bahasa Arab. Ulama dulu, ahli balaghah Arab dulu, kiasan dia sangat baligh, kita panggil sangat kuat. Berbeza dengan hari ini. Okey. Alaika bitulis sumti. Lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam. Jadi, diam ni panjang. Tulis sumti. Fa innahu matradatun lisyaitan. Maka kerana bahawasanya diam itu menolakkan bagi syaitan. Jadi bila diam, syaitan nak cucuk, suruh cakap benda tak baik pun tak keluar sebab dia tak cakap, dia diam. Ini contoh dia. Orang bagi tahu dia gosip, contoh dia ada gosip sampai kepada dia. Dia pendiam. Bila dapat gosip, dia pendiam, habislah gosip tu berhenti dekat dia. Tak diteruskan lagi, tak dilanjutkan lagi. Ada orang ghibah, backbiting, sampai kepada dia, habis. Namimah, orang batu api, dia diam sampai kepada dia, berhenti di situ, hilang. Jadi dosa tu tak jariah, dia stop, dia berhenti, terhapus. Ini pentingnya diam. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wa hadirat hafizakumullah. Sebab itu kita tidak boleh terlalu banyak cakap. Susah, memang susah. Susah, kena jaga diri. Jaga diri, banyak istighfar dan tidak menuduh sembarangan dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keempat, sentiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia. Jadi kita kena pastikan anggota kita akan diam, segala anggota ni diam daripada yang sia-sia. Tak buat benda yang sia-sia lah maksud dia. Kerana diam anggota itu melazimkan akan khusyuk hati dan khudu' dan hadir hati kepada Allah. Kerana apa? Kerana bila diam anggota melazimkan akan khusyuk hati dan khudu' akan hadir kepada Allah, hati kepada Allah SWT. Jadi tak banyak bergerak sangat. Jangan terlalu ni, terlalu sana sini. Kadang-kadang kita kena tenang, berzikir, tidak buat benda yang tak baik. Bila buat benda ni, hati pun tenang, khudu', khusyuk, akan mendapatkan khusyuk, maqam khusyuk, tuan-tuan dan puan-puan, akan mendapatkan anugerah istiqamah. Dijauhlah dari berbuat perkara yang tak baik, dijauhlah dari melakukan perkara maksiat dan lain-lain. Ini yang keempat. Okey.
Yang kelima tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengerjakan segala yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena mengerjakan segala yang disuruh Allah SWT. Jadi segala perintah Allah kita segerakan. Kita buat cepat-cepat, kita segerakan. Jadi Allah SWT kan jelas memerintahkan kita untuk solat 5 waktu. Bila azan je, jangan lengah-lengah. Ambil wudu, solat. Ni, jangan lengah-lengah. Okay, bayar zakat, jangan tunggu-tunggu, bayar. Sebab apa nanti lupa, dah lupa kita hutang dengan Allah, kita tak tahu dah, tak boleh kira berapa banyak kita hutang pada Allah SWT. Ini kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan. Taubat. Taubat jangan lengahkan. Tak apalah, muda lagi, nantilah dah tua baru nak taubat. Ya, kalau umur panjang tuan-tuan. Kalau umur 80, 90, dan umur 60 baru dia nak taubat, dah pencen baru nak taubat. Alah, tak apalah. Allah akan terima taubatnya. Ya. Ya. Tapi ingat konsekuensi dia dua. Kalau tak sampai umur 60 dah meninggal, belum taubat dah meninggal, macam mana? Siapa nak tanggung? Tak lepas ke akhirat? Tak lepas tuan-tuan. Tak lepas. Tak taubat lagi kat akhirat. Memanglah bolehlah dapat syafaat masuk syurga contoh dia, bukan tak boleh. Tapi kalau dah tak taubat dekat dunia ni, mungkin cinta Rasul pun tak ada. Syafaat pun tak, baca selawat pun tak ada, tak cukup. Macam mana nak dapat syafaat uzma di akhirat kelak? Ni iman pun mungkin dah terkikis banyak lah. Terus bergelumang dengan maksiat. Ini kita tak nak, kita takut. Kita tak nak, kita takut. Jadi jangan. Kalau boleh taubat sekarang, yang dengar sekarang ni, kalau rasa belum bertaubat, terdengar. Mungkin yang dah selalu dengar ni, alhamdulillah lah, insyaAllah istiqamah mengaji. Memang dah ada taubat lah dalam jiwa. Mungkin ada dosa-dosa kecil yang lain tu, boleh segera taubat. Tapi yang tak pernah dengar, tiba-tiba terdengar. Tak pernah taubat, tak pernah dapat hidayah, tiba-tiba terdengar. Kita kena ingat bila-bila saja Allah boleh tarik nyawa kita. Jangan sampai kita mati tidak dalam iman. Jangan sampai kita mati kita tidak bertaubat. Taubat segera. Jangan tunggu dah tua baru nak taubat. Taubat sekarang. Ni. Segerakan taubat. Kita rubah diri kita sekarang. Dah tak tahu bila kita boleh mati tuan-tuan. Bila kita boleh mati. Sebab itu kita segerakan taubat kita sekarang. Segerakan taubat kita. Jadi apa kesalahan kita menyesali. Sebab itu dalam ilmu tasawuf, bab pertama sekali taubat. Bab awal sekali taubat. Sebab apa? Sebab dia ibarat orang yang banyak buat dosa, tak sedar yang selama ni dia dosa, lepas tu dia bertaubat, maka dia masuk Islam. Atau dia itu yang bukan Islam lah. Ini yang dah Islam, dia taubat, dia repent, dia betulkan diri dia. Terus masuk. Terus betul-betul beribadat lagi, menyesal segala dosa dia. Ini. Atau tuan-tuan dan puan-puan, atau satu perkara yang paling besar, kalau dia nak delay taubat, Allah tak tarik nyawa dia misalnya dia. Alhamdulillah, dia tak, umur dia panjang, alhamdulillah. Tapi umur 60 baru dia taubat. Contoh dia lah, umur 60, pencen baru taubat. Dan umur dia masih ada. So sempat dia taubat. Alhamdulillah. Cuma dia kena tahu bahawa berapa banyak hutang solat yang dihutang. Hutang solat tu berapa banyak tu? Cuba kita fikir. Hutang solat tu. Ni. Bayangkanlah. Okey, dia balik umur 15. Solat kan tak solat tapi tak jaga. Ada je lubang-lubang. Tak qada lah tu. Sebab dia tak rasa penting. Nantilah, taubat nantilah. Delay umur 15 tu. Sampai 20, sampai 25, sampai 30, 35, 40. Dia tak taubat lagi. Mungkin dia solat, tapi adalah kalau lelaki solat Jumaat lah. Okey, atau mungkin dia solat semua waktu kecuali subuh lah. Sebab subuh memang dia selalu bangun lambat. Contoh dia. Atau lebih dari itulah. Contoh dia. Atau dia hanya solat maghrib je ke, na'udzubillah min zalik. So dia kena qada solat dia.
Kena qada Ustaz? Ya, qada. Dalam mazhab Syafi'i wajib qada. Wajib qada. Saya bukan nak mengambil pendapat yang kata tak sah solat sunat kalau tak qada yang wajib. Saya tak ambil lah pendapat yang keras seperti itu. Cuma kita nak khabar lah. Kalau boleh kita kena qada semua. Kalau tengah-tengah qada kita mati macam mana Ustaz? Contoh dia. Kalau kita mati macam ni, kita berharap lah. Berharap Allah bagi kita peluang untuk qada semua ibadah kita. Yang kedua, atau Allah ampunkan segala dosa kita. Ini kita harapkan. Tapi kalau tak, tuan-tuan dan puan-puan, banyak tu ibadah yang kita kena tanggung. Banyak. So kita qada semampu kita. Qada paling mudah macam ni lah. Kalau dia solat fardu, dia qada fardu. Satu. Jadi subuh dua qada, dua ada. Dua qada, dua ada. Empat qada, empat ada. Ada tu tunai, qada tu qada lah. Misalan dia. Paling tidak, Ustaz, saya dari umur 15 sampai umur 60 memang tinggalkan benda yang fardu ni Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Kalau kita kira-kira tu, banyak tu berpuluh tahun tu. Ni macam mana? Sebab itu kita harap taubat tu kena awal. Kena didik sejak awal tuan-tuan dan puan-puan. Sejak awal. Maksud sejak awal tu berarti sejak umur masih 15, 20. Kalau sekarang dah umur 20 ni, 30 ni, kena taubatlah segera. Kena taubatlah segera. Kalaulah dia taubat umur 20, at least 5 tahun je lah dia qada. 5 tahun tu pun dah banyak dah tuan-tuan. Penat dah tulang belakang ni. Ni kena fikir banyak. Cuba taubat, solat. Kalau taubat sebab tutup aurat macam mana Ustaz? Okeylah. Kalau dia dah solat, dia tak ada qada, ini kita istighfar banyak-banyak. Kita mohon Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga kita istiqamah dengan menutup aurat ini. Menutup aurat ini kita istiqamah. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jangan nak tunggu haji baru nak taubat. Yalah, alhamdulillah kalau dapat haji, umrah baru taubat tu alhamdulillah daripada tak sama sekali. Cuma saya peringatkanlah, kita kena segerakan taubat kita kepada Allah SWT. Semua kita, every one of us, including me, including all of you, everyone. Kita harap kita orang yang Allah SWT terima taubat kita, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Jadi inilah kenapa kita kena diamkan badan kita, mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan buat lagi dosa-dosa yang lampau. Kita jangan buat, kita taubat, kita dah menyesal dan kita tidak ulang kembali. Tak reverse balik, tak buat balik. Ini dia yang kita kena ada dalam hati kita, istiqamah. InsyaAllah hadirin wal hadirat hafizakumullah. Keenam, menjauhkan akan segala yang dilarang oleh Allah SWT atas jalan yang bersegera. Menjauhkan akan segala yang dilarangkan oleh Allah SWT atas jalan yang bersegera. Kalau dah tahu ni maksiat, kita jauh. Kita kenapa buat maksiat ni? Sebab kita dekat dengan fulan tu, misalnya. Jadi ada dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tasawuf dan kitab-kitab lain selalu mengingatkan kita, kalau asbab atau disebabkan seseorang atau fulan itu kita berbuat maksiat, kita menjauhi fulan tersebut. Kita kena ikut asbab yang aulia ni. Orang-orang yang kita kena ikut dengan orang-orang yang baik. Jangan ikut asbab isu. Orang-orang yang ikut dengan perkara yang buruk, tak. Jangan. Kita kena ikut dengan orang-orang yang baik. Bila kita bersama orang yang baik, maka kita akan mendapat kebaikan dia. Bila kebaikan dia kena kepada kita, maka kita pun ikut kebaikan. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini pentingnya kita mendekati orang yang baik. Kita menjauhi dengan keadaan segera, menjauhi perkara yang buruk. Perkara yang buruk. Kalau memang kita ada kawan ni buat benda tak baik, kalau kita baik sangat dengan dia, kita takut kita ikut-ikut buat tak baik. Itu yang kita tak nak. Tapi Ustaz, ada yang kata, Ustaz, kita ni tak boleh, kalau ada orang yang buat tak baik pun kita kena baik dengan dia untuk dakwah dia kepada jalan kebaikan. Betul. Tapi itu bagi orang yang mampu lah. Kalau orang yang tak mampu, takut dia yang terjerumus. Ini. Kalau orang yang mampu, dia kena buat.
Dia kena dakwah, cuba tarik mereka kepada kebaikan. Sebab itulah tujuannya guru-guru mursyid, guru-guru tarekat, kerana mereka dengan kezuhudannya, dengan kewaraannya, dengan ketenangannya, dengan nur yang mereka warisi dari guru-guru mereka, nur Nabi Muhammad SAW itu yang mereka warisi dari Nabi satu Nabi ke Nabi yang lain, sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, turun sampailah kepada para sahabat, turun sampailah kepada para ulama, para aulia, salafus soleh, turun kepada khalaf, turun sampai kepada ulama-ulama pada hari ini. Ini bila dilihat menyebabkan orang yang banyak maksiat, tengok saja dia dah taubat, tengok saja dia boleh berubah. Dan ini fakta. Ini fakta. Jadi banyak orang kadang-kadang yang saya jumpa di zawiyahnya, di luar negara, di Englandnya, di apanya. Saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Kenapa ni? Ada seorang tu gangster, tuan-tuan. Gangster, mafia. Tattoo dia. Satu hari dia lihat orang alim yang warak, dengan serbannya, dengan tongkatnya, datang. Bila tengok dia, kalau orang lain tengok dia lah lari dah, dengan tattoo badan macam tu, mafia kot, semua dah lari dah. Tapi Syekh tu dia tak lari, dia senyum dengan senyuman tu. Gangster yang otot besar, yang semua dah duk rogol berapa banyak perempuan dah misalnya dia kan. Mangsa berapa banyak mangsa dah kena rogol dengan dia. Tiba-tiba bila tengok tu dia terus lembih. Dan dia macam tahu, dia macam dia bersalah. Dia nak tahu apa pandangan ini yang menyebabkan dia berubah. Dia tanya, who are you? Contoh dia, siapa engkau? Bila disebut tentang Islam, tentang tasawuf, ini apa ni? Masjid. Masjid. It's a mosque. What is a mosque? Mosque pun dia tak pernah dengar. Masjid pun dia tak pernah dengar. Dia ajak masuk. Kalau orang lain dah, ni banyak tattoo, get out. Orang lain. Tapi tak ni. Jom, masuk, duduk. Diajarkan buka kasut, masuk masjid kan buka kasut. Dia tak pernah buka kasut, mana-mana tidur pakai kasut kan. Contoh dia. Masuk, tengok orang solat. Dia tanya, ni tengah buat apa ni? Tengah solat, sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana patungnya? Dia kata, ini bukan, ni agama Islam. Tuhan tak boleh, patung bukan Tuhan. This not pagan. Islam ni menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Allah SWT yang Maha Agung. Dia tidak bertempat, tak boleh digambarkan. Dia mula belajar, tahu tentang tasawuf, perlu kepada ikhlas, perlu kepada penyucian jiwa, perlu kepada taubat, kepada penyesalan. Dia boleh berubah dengan jadi mafia tu. Jadi orang yang soleh, solat 5 waktu, tahajud, wuduk, belajar baca Quran, dah boleh baca Quran setiap hari 3 juz, baca Dalailul Khairat, berwirid itu, hizib Bahar, hizib Nasar, hizib Autad, semua hizib dia baca. Ini dia tuan-tuan. Semua hizib dia baca, wirid. Malam-malam sejuk pukul 3 pagi boleh wuduk. Kita kalau sejuk, sejuk besok lah, nantilah dah pukul 6 lah tunggu azan. Dia tak boleh bangun wuduk solat ini. Bila dia dah mendapat pandangan, penglihatan penuh cahaya yang menusuk kalbu dia, menusuk hati dan jiwa dia, dia berubah. Totally berubah. Dari buruk menjadi baik 180 derajat. Ia mungkin terjadi, dan dia akan terjadi, dan ia pasti terjadi bagi orang-orang yang telah Allah SWT takdirkan dan Allah gariskan. Kita tak tahu siapa. Kita harap kita termasuk orang yang istiqamah dalam ibadah ini, istiqamah dalam tarekat ini, istiqamah di dalam tasawuf ini, istiqamah dalam jalan Allah SWT. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini. Jadi cara dia menjauhkan diri akan segala yang dilarang oleh Allah. Benda-benda maksiat kita jauh, kita jangan dekat, kita jauh, kita pergi jauh-jauh. Kalau kita biasa dengan perkara maksiat, kita tak nak, kita ingkar, kita pergi. Ada kawan yang maksiat, kita takut kita tergerak, menjauhkan diri. Bukan putus satu rahim, tak boleh putus satu rahim.
kawan-kawan, Assalamualaikum, khabar, how are you? Okay, sekali lepak, dua tak apa. Tapi kalau kita tak dapat kawal diri kita, jangan kita terlalu dekat. Ibarat dia macam inilah. Ni fakta. Orang-orang yang pernah kena dadah misalnya, heroin ke, dan lain-lain, kokain ke, mereka apabila terkena dadah, mereka akan mempengaruhi kawan mereka yang lain. Kau akan mempengaruhi kawan mereka yang lain. Sebab apa? Sebab mereka pun perlu duit, perlu barang, perlu dadah tersebut. Maka dengan mempengaruhi, dia akan banyak komuniti akan menolong orang tersebut untuk membuat perkara yang tak baik ni. Senang mudahlah. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke anak tuan-tuan dan puan-puan terjerumus dalam lembah maksiat seperti itu? Nak ke anak laki atau perempuan tuan-tuan dan puan-puan semua ikut terkena dengan penyakit narkoba ini, dadah ini, heroin ini, na'udzubillah min zalik. Of course kita tak nak. Kita tak nak mereka kena. Maka apa yang biasanya kita buat? Kita pastikan anak kita tak kawan dengan orang yang seperti itu. Kita kena pastikan anak kita tidak pergi sekolah yang ada perkara seperti itu. Kita pastikan bahawa anak kita tidak mengambil seperti itu dan lain-lain. Ini kita akan pastikan. Samalah, kita tak nak anak kita minum minuman khamr misalnya. Tapi kalau kawan dia semua kaki minum dan dia pun keluar malam, apa lagi? Kalau kawan semua minum, dia pun mungkin minum lah. Mungkin kita tak boleh tuduh kan. Mungkin jadi tak minum. Tapi, ada tapi. Kalau dia dah selalu lama sangat, banyak sangat, mungkin tak dia terminum. Mungkin. Na'udzubillah min zalik. So, kita nak biarkan ke anak-anak kita berkawan dengan mereka sehingga kan terjerumus dalam melakukan perkara yang diharapkan ini? Tak nak. Maka jauhilah. Jauhkan mereka daripada perkara-perkara maksiat ini. Ini berkawan dengan kawan yang akhirat kita panggil. Beza kalau kawan dengan akhirat ni dengan orang-orang yang soleh. Kawan kita kawan dengan orang yang soleh. Orang yang soleh, okey dah azan, jom pergi masjid. Macam tu. Jom pergi masjid. Dia yang tak pernah pergi masjid. Tak yalah. Jomlah dekat je. 5 minutes. No problem, 5 minutes. Dia pun ikutlah. Tak pernah masuk masjid, brother. Contoh dia, tak apa, it's okay. You don't want to pray, it's okay, you sit there. Contoh dia. Tengok kawan dia solat, dia tak solat, dia pun solat. Tak baca apa-apa, dia solat dulu. Lepas tu dia rasa ketenangan ketika solat. Masya Allah, tenang ya Allah. Tenangnya solat ini buat ketenangan. Sedap. Selama ni duk fikir benda pelik-pelik. Solat ni bawa inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini mencegah dari perkara yang fahsyak dan munkar. Akhirnya dia itu bertaubat. Dia nak tahu, ajarkan aku cara solat. Solat ni macam ni, baca niat, takbir, ni Fatihah. Kalau dia dah solat, okeylah, dia pun ikut ajak orang lain, jom pergi masjid. Jom melakukan ibadah. Jom melakukan solat dan lain-lain. Dia pun ibadah banyak-banyak. Solat, istiqamah. Dia tengok, bangun pukul 3 pagi kawan aku solat malam. Seganlah aku tak solat. Dia duduk solat, aku tak solat. Akhirnya dia pun bangun, wudu, solat tahajud sama-sama. Macam tu lah. Sama lah. Suami, ada isteri, kahwin dengan suami yang memang solat malam. Contoh dia. Bila malam pertama dia duduk tengok, suami aku ni memang orang yang banyak solat malam, Masya Allah. Kalau suami solat, takkanlah isteri tak ikut solat. Isteri pun wuduk solat. Istiqamah. Suami tak pernah tinggal. Isteri nak tinggal solat pun malulah dengan suami. Ikut solat ibadah. Istiqamah. Solat bertahun-tahun. Kuat. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang kita nak. Atau mungkin si suami yang tak solat malam, si isteri solat malam. Suami tu fikir, takkan aku kalah dengan isteri ke, aku kohut. Malulah. Aku ketua keluarga. Isteri yang istiqamah. Takkan suami tak istiqamah kot. Ni. Aku ni ketua keluarga. So, suami pun ambil wudu, mengimami si isteri, solat tahajud. Ni.
Akhirnya istiqamah. Ini kita kena ikut bersama abna ataupun kita panggil dengan orang yang soleh. Kita ikut orang yang soleh, kita ikut soleh. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketujuh, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jangan i'tirad. I'tirad tu rasa tidak puas hati atas qadar Allah Subhanahu Wa Taala dan qadanya. Apa yang telah Allah tentukan, kita jangan tak. Kenapa Allah tak jadikan aku kaya? Kenapa Allah SWT tak bagi aku ni? Kenapa tak ni? Tak jadikan aku yang sedar-sedar? Jangan. Iaitu apabila engkau lihat sesuatu perbuatan, jangan engkau sangka dan jangan engkau tegur dengan hatimu dan hanya sungguhnya serahkan semuanya perbuatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan jikalau perbuatan itu menyalahi akan syarak, maka jika ada manfaat pada mengingkarinya, maka engkau tegur dengan lidah jua. Dan jika tiada memberi manfaat, maka iaitu diam daripada mengingkarinya itu terlebih baik daripadanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ada orang ibadah, jangan kau apalah ni. Jangan. Serahkan kepada Allah SWT. Apa yang terjadi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali perkara mungkarat. Mungkarat kena tanha anil Allah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Kecuali perkara maksiat, kita kena ingkar. Ini maksiat, kita tolak. Nahyu, nahi mungkar, tolak. Tapi dengan kemampuan kita lah. Kalau boleh tegur kalau boleh dengan perbuatan, bagi kerajaan. Kerajaan itu apa? Kerajaan ni pemerintah. Maka pemerintah apa ada maksiat, dia kena berantas. Penjualan khamar kepada orang yang Islam tak boleh, dia kena berantas. Adanya tempat-tempat maksiat, dia kena tutup. Adanya perkara-perkara yang haram, dia kena paksa, dia kena tutup. Itu tugas kerajaan. Itu tugas kerajaan. Tugas kerajaan itu adalah untuk memastikan menjalankan perkara yang amar makruf nahi munkar. Itu wajib. Biliat dengan kuasaan. Tapi bagi ulama dengan lidah. Kita hanya boleh cakap, kita hanya boleh nasihat. Kita tak boleh buat lebih. Kita tak boleh paksa. Kita tak boleh turun, jom bakar je, bakar kedai tu. Tak boleh. Turun-turun, jom bakar tempat ni. Bakar. Tak boleh. Itu bukan ulama, tak boleh. Dia kena hanya dengan lidah. Ustaz-ustaz ke apa, tak boleh. Kita kena hanya dengan nasihat. Lepas tu, level ketiga, orang awam. Orang awam ni, dia tak boleh memandai-mandai. Ada orang awam, baca kitab tak reti, hukum hakam tak reti. Tapi dia semangat dia tinggi. Dia ikut NGO, mulalah keluar statement. Kami menolak ini, membuat laskar ini. Ini akan menghancurkan semua kedai-kedai yang jual ini. Ini tak boleh. Tak boleh. Dia orang awam, dia tak ada ilmu. Dia tak tahu. Dikhawatiri perkara yang dibenarkan oleh syarak justru dia haramkan tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar. Benda tu halal. Hanya mungkin dia tak sedar, dia ingat benda tu haram. Sebab dia orang awam, dia tak ada ilmu. Maka dia pun keluar statement lebih-lebih, mempengaruhi orang lain dan orang lain terikut-ikut. Tak boleh lah macam tu, tuan-tuan. Akhirnya akan memunculkan fitnah yang lebih besar. Sebab tu kalau orang awam, tutup mulut. Orang awam mulut tutup mulut. Jangan cakap. Ingkar dalam hati sahaja. Tak naklah ni, ingkar. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu perkara tersebut. Tapi Ustaz, takkanlah ini benda yang jelas. Okey, kalau memang benda yang jelas pun. Contoh dia aurat. Tapi kita kena tahu perkara yang lain. Menimbulkan fitnah yang lebih besar. Kita tak naklah sampai akan menimbulkan fitnah yang lagi besar. So orang awam jangan. Cukup kullukum ra'in. Mas'ulun an ra'iyatihi. Cukup. Jadi kita semua ini adalah pemimpin yang kena menjaga apa yang menjadi tanggungjawab kita. So kalau orang awam, seorang suami, dia kena ambil tindakan bagi keluarga dia.
Dia kena tegur isteri dan anak dia kalau salah. Kesalahan dia. Itu makam dia. Luar dia tak boleh lah. Ini contoh dia. Sebab takut ada fitnah. Takut ada fitnah. Kecualilah benda-benda yang memang dijerakkan oleh orang yang berkuasa sendiri. Itu lain. Itu adalah perkara lain. Seperti orang awam yang bertugas menjadi polis dan lain-lain. Itu dia kenalah menjalankan tugas dia sesuai yang telah dimandatkan kepada dirinya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ikhlas dan terima qada dan qadar ini. Kena terima qada dan qadar ini. Kita jangan sangka buruk pada Allah Subhanahu taala. Jangan kita kenapa macam ni? Kalaulah macam ni, kenapa Tuhan jadikan aku macam ni? Aku nak yang macam ni. Jangan. Sebab itu istikharah tu doa dia macam mana? Istikharah ini, solat istikharah adalah solat yang kita lakukan dengan harapan apa yang terjadi ini adalah yang terbaik. Ini adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ada fulan ni dia nak kahwin tuan-tuan. Dia nak kahwin. Ni calon dia. Dia rasa cinta dah. Cinta ni come and go saja. Ini jangan cakap cinta ni abadi sampai mati. Yelah muda-muda bolehlah cakap macam tu, banyak sangat tengok cerita Titanic tu. Kan? Tapi nak bagi tahu cinta ke tak cinta bila dia istikharah misalnya. Solat istikharah ternyata tak jadi pun dengan orang yang dia rasa dia cinta tu. Rupanya cinta monyet. Misalnya dia tengok-tengok dia kahwin dengan orang lain. Dan dengan dia kahwin dengan orang lain itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia kahwin dengan orang yang dia kahwini itu, justru hidup dia seperti apa? Misalnya. Tapi Ustaz, kalau tiba-tiba dia jadi buruk juga tu macam mana Ustaz? Kita jangan lawan qada dan qadar. Apa ni, aku dah istikharah ni, salah Allah ni. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu Wa Taala, nauzubillah min zalik. Mulut tu tak boleh macam tu. Itu namanya i'tirad, lawan. I'tirad, tak puas hati dengan qada qadar. Tak. Berarti Allah SWT mentakdirkan ini ujian bagi diriku. So yang kita tengok bukan tengok belakang, tengok depan. Sanggup tak kita untuk menjalankan kewajipan ini? Are we ready? Are we ready to face this test? Kita siap tak? Ikhlas tak? Contoh dia ini, kita kena pandang ke depan. Kita melihat sesuatu dengan apa yang terbaik. Ini ikut landasan syariat. Sebab itu kena ikut landasan syariat. Kena tahu dan ikut landasan syariat. Jangan pula kata ni terlalu kuat syariat ni, tak ada tasawuf. Bukan. Itu salah cakap macam tu. Syariat dan tasawuf jalan bersama, tak boleh dipisahkan. Jalan dan bersama tak boleh dipisahkan. Hanya sahaja kadang-kadang ada benda-benda yang halus dalam ilmu tasawuf melihat perkara yang di sebaliknya, iaitu sabar, ikhlas. Bila terkena musibah dia sabar, dia ikhlas, dia tak melawan. Orang yang tak faham ilmu tasawuf, dia mungkin akan memberontak dan lain-lain. Ini ilmu tasawuf, dia kena sabar, ikhlas, berusaha melakukan yang terbaik. Ini jadi bila dia terkena ujian, dia terkena ujian daripada Allah SWT tentang suatu maksiat, misalnya dia sabar. Dia sabar. Atau mungkin ada ujian, dia dah kahwin, lepas tu pernikahan dia atau perkahwinan dia macam dah nak hancur. Mungkin bukan salah dia, tapi kerana ada perkara-perkara lain yang terjadi. Atau mungkin na'udzubillah min zalik, pasangannya memilih pasangan yang lain, misalnya na'udzubillah min zalik. Jangan dia mengkufuri Allah SWT. Tidak. Dia istiqamah, sabar. Adalah sebab dia. Adalah mungkin ni ujian. Allah nak tengok aku ni sabar ke tak. Ini contoh dia. Dan aku kena selesaikan dengan cara yang mengikut landasan syarak. Bukan malah menjadikan ini dah ada lesen tak buat maksiat ni. Tak boleh. Dia
dia pergi ada affair, aku pun nak ada lesen nak buat affair. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ini benda yang dilarang oleh Allah SWT. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah, 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 Allah. Okey. Yang ke-8 tuan-tuan dan puan-puan. Mengekalkan akan zikir dengan lidah dan dengan hati seperti yang telah tersebut bicara zikir itu pada bab yang ke-6 dahulu. Ini kita nak zikir tu. Itu salah satu adab bersahabat ini. Kita mengekalkan zikir lidah dan hati. Ini yang saya sebut. Kita tak nak kita duk berzikir la ilaha illallah, lidah banyak berzikir la ilaha illallah, hati tak ikut. Tak nak, kita tak nak macam tu Kita nak lidah bunyi, hati ikut. Jalan seiring. Ini nama dia khusyuk. Berapa banyak kita pada hari ini solat kita khusyuk? Berapa banyak? Kita banyak kita tak solat, kita tak khusyuk. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau khusyuk tu, masya-Allah, khusyuk tu betul-betul khusyuk. So we have to Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena muhasabah diri kita, pastikan kita berzikir Allah, 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 fokus hati tu fokus. Kalau ini terisi, maka segala was-was tu akan hilang. Segala bisikan syaitan tu akan hilang. Segala sihir-sihir tu akan hilang. Ni susah tapi kita kena buat. Kita kena lawan semua tu dengan zikir. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup solat 5 waktu sahaja dah anggap cukup. Tak. Kita kena tambah zikir. Kita ada wirid lepas solat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada satu buku dicetak oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri 9 misalnya, yang ditahqiq oleh Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Baruhi. Ulama besar dulu UKM, lepas tu dia pergi dari Terengganu, dia dekat UKM, lepas tu dia pindah ke Brunei. Waktu di Brunei itu tuan-tuan dan puan-puan, di Brunei itu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi pensyarah di Brunei, dan dia selalu datang Malaysia untuk berbagai program dan lain-lain, dan dia juga banyak menulis di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri 9 misalnya. Maka dia ada menulis sebuah wirid, ni wirid solat, wirid lepas solat. Jadi wirid lepas solat ditahqiq, dan wirid lepas solat inilah yang kita amalkan tiap-tiap hari lepas kita solat. Itu sebenarnya datang daripada wirid yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi. Syekh Ahmad Al-Kushashi yang mana guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Ibrahim Al-Qurani. Ibrahim Al-Qurani ada murid kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan lain-lain. Ini. Jadi ni silsilah ilmu dia, tuan-tuan. Silsilah ilmu dia sampai kepada ini, sampai kepada kita lah pada hari ini. Jadi ini perlu kepada kita untuk tahu wirid. So kita jangan lupa wirid lepas solat. Kalau dah wirid lepas solat, tambah lagi wirid. Zikir la ilaha illallah tu buat 100 lepas solat. Itu tak cukup lagi ustaz. Kena tambahlah. Tambah hizib-hizib. Sebab tu Syekh guru kami iaitu Hafizahullah Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia ada baca wirid 3 serangkai tu, wirid yang memang dia akan baca. Setiap hari dia akan baca, tuan-tuan dan puan-puan. Ni guru kami. Ni buku dia. Ni 3 amalan perkasa dari 3 aulia. Hizib Ibn Arabi iaitu Hizib Darul A'la, Salawat Masyishiyah dan Salawat Imam Taqiyuddin. Ini dia baca setiap hari. Ni dia setiap hari dia baca 3 selawat ini, 3 perkara lah, 3 wirid ni dia akan baca secara istiqamah. Secara istiqamah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena amalkan. Adalah amal. Kalau tak ikut ni, ikut mana guru-guru yang mana yang ada sanad yang bersambung, kita amalkan. Ustaz maksurat macam mana? Tak apa, amalkan maksurat juga. Tapi jangan memadai sahaja. Kalau boleh tambah Quran dia, Talail Khairat dia. Ulama dulu baca Talail Khairat, masya-Allah. Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, Hizib Bahar, Hizib Nasar, Hizib lain. Ni semua kita kena baca semua ni. InsyaAllah. InsyaAllah kalau kita istiqamah.
istiqamah, beramal. Semoga Allah SWT melindungi kita, memberikan kita khusyuk dalam hati kita, mendekatkan kita kepada ibadah, menjauhi daripada maksiat, menjauhi dari segala maksiat dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadiri wal hadirah hafizakumullah. Ini yang kita takut kita terjerumus dalam maksiat. Kita sangat-sangat takut terjerumus dalam maksiat. Masya Allah. Hadiri wal hadirah hafizakumullah. Lalu yang kesembilan adalah mengekalkan akan tafakkur. Tafakkur ini adalah fikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan hadir hati serta Allah. Jadi sentiasa mengekalkan tafakkur. Kita fikir, ya Allah, Allah akan ampunkan aku ke dengan dosa macam ni. Allah akan ni ke. Kita fikir macam tu. Dan hadir hati serta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat kepadanya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, kita tahu kita banyak maksiat. Selalu kita ingat. Dan jangan mengingatkan kepada yang lain daripada Allah SWT. Kita jangan duk fikir dunia dengan keistimewaan dunia, nikmat. Jangan. Makanan kan, kita puasa. Kalau kita suka makan, kita puasa. Ini. Orang yang suka lara, kita zikir. Orang yang suka buat benda yang tak baik, kita solat. Solat sunat. Solat sunat, solat tahajud, duha. Itu duha tu banyak rezeki. Doa kita buat. Dan jangan mengingatkan kepada yang lain daripada Allah. Dan daripada segala yang sia-sia. Ini perkara yang sia-sia. Itu jangan, kita kena elakkan tuan-tuan dan puan-puan. Hadirul hadirah hafizakumullah. Jadi cuma nak ingatkanlah kepada diri saya dan kepada segenap hadirul hadirah hafizakumullah yang berada di luar sana. Harapannya insyaAllah kita sentiasa istiqamah dalam jalan ini, dalam jalan tasawuf, dalam jalan beramal, bersyariat, berakidah dengan akidah yang sahihah, dengan harapan insyaAllah Allah SWT memberi kita husnul khatimah. Ini yang kita harap sangat-sangat daripada Allah SWT adalah husnul khatimah. Kita tak berharap apa keuntungannya? Hebat-hebat, nama tinggi, dipuja oleh orang seluruh manusia di dunia ini. Akan tetapi tidak mendapatkan husnul khatimah. What's the point? No point. Tak ada gunanya. Sebab itu kita berdoa pada Allah SWT supaya diberikan istiqamah. Baik, insyaAllah kita berhenti pada yang ke-9. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Pada minggu hadapan kita akan sambung kepada yang ke-10 insyaAllah. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.